Kan trend budak-budak sekarang dia bila nampak power shoot itu dulu. Sekarang anjay. Siapa yang tak faham tu mana old school. Jangan, mana dia dapat istilah anjay ni? Rupanya anjing tu dia tukang anjay tu. Tengok dia bertanya, anjay apa macam apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada pagi ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik lagi. Saya hari ni kepada yang bukan Islam, jangan risau, ceramah saya international. Yang bukan Islam pun boleh dengar, tak ada masalah. Mana kalau saya ambil hadis ke ayat Quran tu, you ambil je intipati yang baik-baik dalam tu. Jadi tajuk ialah how to be a good employee. Bagaimana nak jadi pekerja yang baik, terbaik, kan? Jadi slide ni saja je. Isi masa lapang. Jadi bak kata orang, kata adat banyak kiasan ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi saya datang pada Negeri Sembilan. Macam itulah. Kadang apa yang saya cakap tu kena hati-hati. Bila saya sebut ini mungkin maksudnya begitu, kan? Dia ada masuk-masuk tersirat. Saya rasa ni hari ni ada 20,000 datang. Tak berhenti orang masuk macam tadi. Kan? Jarang lah kan. Jarang dapat sampai ke tangga ni kan. Okey, jadi silakan. Okey, jadi ice breaking. Tak tahu kenapa setiap kali ada program memang ada ice breaking. Tak usah tanya kenapa. Masuk ice breaking ni dia pecah ais lah kan. Dia pecah ais tu nak pecah benda yang membeku dalam kepala kita. Relax jangan risau. Ceramah hari ni tak stres. Relax aja. Dan saya adalah antara penceramah dalam Malaysia yang sangat faham kehendak audiens saya. Yang mana saya tak kisah kalau ada siapa yang nak tidur. Tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidur. Nak pula pagi tadi dah bangun awal kan. Ataupun malam tadi ada yang shift daripada malam tadi ke tak balik lagi. So tidurlah. Cuma satu je saya minta tolong jangan berdengkur lah. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur juga kan. Jadi tidurlah sesama ya. Macam itulah. Jadi sabar bawa bertenang. Pada yang tadi yang tak berkelip mata tu sabar. Saya okey. Okey. Pecah ais. Dia lari, dia lampak ais tu, dia lunggah ais tu pecah, benda membeku kan. Jadi nampak, dia lunggah ais tu lah dia pecah ais. Macam kita lah, kadang-kadang bila kita masuk kerja kan kat sini, masa memula kerja kita rasa kita macam kita senior lah kan. Lepas tu ada budak baru masuk, panjang muncung. Budak baru kan. Lepas tu bila dah 2-3 kali kita bergaul dengan dia, engkau ni okey juga kan. Macam tu kan. Sebab kita tu jadi kena kenal lah lebih kurang. So jangan marah. Kenapa gambar ni saya pilih, sebab suka hati saya lah, slide saya kan. Macam tu je lah, payah nak jawab kan. Jadi Syamsul Amri Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia. Jadi itulah sebenarnya dulu bila orang panggil saya ceramah dekat KL, masa sebelum saya jadi Syamsul Debat tu, penganjur dah terlupa nama saya. Jadi dia ingat Syamsul apa tak nama budak tu, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat whiteboard tu, malam tu penceramah malam ni Syamsul Debat, itulah mula dia.
Dan salah seorang yang dengar ceramah pada malam tu CEO TV Al-Hijrah, dan dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Dan melekat terus nama tu sampai ke hari ini. Itu punca dia. Bukan sebab apa lah, jadi lahir 3 Ogos. Minum kegemaran. Senang je lauk saya, nampak Kabiles, warna kuning hitam. Jadi contoh itu yang sebenarnya. Kalau dalam internet tu jangan percaya. Warna kegemaran kuning hitam, kegemaran simple aja, yang simple-simple. Lagu kegemaran yang senang. Kan, senang nak ingat, senang nak nyanyi, itu je. Okey, saya pendidikan awal jarang beritahu dia tadika mana. Saya beritahu saya tadika kemas. Saya tadika kemas. Sekolah Kebangsaan Paroi 6 tahun, Semak Melabu. Kemudian saya ambil diploma Public Admin UiTM di London, Lalu Gajah, Melaka. Kemudian saya sambung ijazah sarjana undang-undang di UiTM Shah Alam. Jadi jumlah keseluruhan saya belajar 19 tahun. Macam tak percaya je, umur saya sekarang ni dah pun 25 tahun. 20 tahun yang lepas. Macam tu okey. Dah lah, jangan macam tambahkan. Macam kau seorang itu ngira, orang tu ngira tak kan? Ni antara rekod pencapaian saya dalam pertandingan. Tak adalah banyak sangat, tapi hebat ramai yang bertikai. Cakap seorang-seorang boleh lah, cuba lawan aku tengok. Jangan dicabar. Ni tak adalah banyak, adalah sikit. Okey apa? Yang ni saya masuk pertandingan pidato masa ni zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri dulu lah. Johan masa tu dapatlah hadiah, alhamdulillah kan. Ni antara pencapaian lah, kejayaan-kejayaan saya menang dulu. Okey, pidato, debat antara Majlis Peguam, ni debat kemerdekaan Arkib Negara. Yang ni dekat Johor Bahru. Saya masa tu Johan Kebangsaan untuk debat kemerdekaan. Ni final pun dekat Johor Bahru ni, dapat pendebat terbaik. Research the key factor. Dulu diiktiraf lah tim saya ni buat research yang paling bagus sekali. Sebab masa ni mana ada internet lagi, semua kena masuk library cari bahan dulu. Okey, gambar je lah. Ni dah tua sikit jadi hakim, dah tak layak bertanding, kena jadi juri. Yang bagus pertandingan pidato ni, peserta yang berpidato tu dapat tajuk 10 minit sebelum naik pentas. Jadi macam tu lah. Jadi dia kena prepare. Lepas tu 10 minit tu dia berhenti, ada 5 minit terakhir ada soalan daripada hakim tentang tajuk yang dia tengah sampaikan. Okey, saya cepatkan. Ni Johan ni masa pertandingan ni, Johan dapat 5,000 dengan tiket umrah. Kebetulan birthday mak saya hadiahkan kat mak saya tiket umrah tu. Duit saya ambil. Masam tu. Bagi duit belanja. Ni kita pecah rekod debat 222 jam tanpa henti bersama dengan DBP. Bukan seseorang gila-gila. Debat 222 jam tu, habis pertandingan dia disambung, sampai 222 jam. Bukan seorang. Kalau seorang lidah sampai ke lantai kan. Ni saya jadi jurulatih untuk pasukan USIM debat Perdana Menteri. Ni debat keamanan yang mana dibuat dekat Universiti Pertahanan Nasional. Yang itu pertandingan debat tu seorang-seorang, macam debat ala presiden kat US tu. Seorang-seorang. Okey, yang ni wartawan yang sebuat gaya macam tu, bukan saya nak. Sebetullah. Okey. Baru kalau kita tengok nak jadi pekerja yang terbaik ni. Okey, jadi nak capai emosi sejahtera, kena emosi kita kena bagus juga. Macam sekarang ni datang bulan Ramadan kan, semua emosi okey je. Kan semua tak ada yang tak ada yang datang lambat, semua datang on time. Sebab semua tak makan kan, tak makan kebanyakan lah. Jadi dan bulan puasa ni bulan yang kita boleh kontrol, kawal emosi, kawal kita punya kemarahan kita, kawal kita punya lapar kita pun kita kawal kan. Tapi itulah Tuhan bagi maha kuasa Allah jadikan orang yang tak puasa lagi teruk lapar daripada orang puasa. Tak percaya tanyalah orang perempuan yang tak puasa kan. Kan gaya muka macam puasa kan, tapi sebenarnya tak kan. Sebab dia bukan boleh makan depan orang ramai, dia bukan boleh buat pengumuman, okay, aku tak puasa ini, tak ada. Jangan diam aja kan. Nak makan pula lalu pula, aduh kenapa dia ni datang nak makan lalu pula. Lepas tu lalu kena buat barang jatuh pakai kap masuk. Macam tu kan. Lepas tu tengah ingat nak telan tak boleh, datang pula orang tanya macam-macam. Inilah okey je, okey. Dah sampai rumah maghrib baru perasan ada makanan di dalam mulut kan. Jadi
Rejuvenasi. Hari ini nak share juga tentang rejuvenasi. Rejuvenate. We have to rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Meremajakan pemikiran kita. Kalau tidak, kita bakal menyusahkan orang lain. Kita tak boleh bersifat macam terlampau tradisional lah. Maksudnya terlampau kolot lah maknanya. Tapi mana benda-benda yang baik, kita teruskan. We must always change, renew, rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tak nak berubah, kita akan menyusahkan orang lain. Contohlah, hari tu masa ceramah-ceramah dah sedap ceramah, tiba-tiba PKP sebab ada COVID-19. Yalah, you all tak faham kan COVID-19, COVID-19. Tengok baru faham. Maknanya tu okey. Yalah, maklumlah kan. Kan, yalah dah moden kan. Jadi masa tu tiba-tiba semua kena ceramah online. So, ramailah orang yang tak biasa. Saya biasanya orang yang record, saya tak pernah record sendiri. So, macam mana tak pernah live sendiri macam mana kan? Kenalah, terpaksa buat. Kalau orang tanya saya, boleh tak Ustaz ceramah? Minta maaf lah, saya ceramah fizikal je. Kalau saya jawab macam tu, 2 tahun saya jadi tak relevan. So, kenalah pasang sendiri. Kan, lepas tu tekan lagi. Pernah saya ceramah untuk Kementerian Pendidikan tu, saya ceramah tutang 2 jam saya ceramah, punya kamera tak on. Macam tu lah, macam tu. Tahu. Gila betul. Bulan puasa pula tu. Lepas tu petang tu ulang balik ceramah yang sama, tajuk yang sama, suasana dah berbeza. Maka pada petang ini manalah awak tahu kan, kita ni rupanya lepas tekan okey tu dah kena tekan confirm pula. Manalah tahu macam-macam. Tu belum cerita lagi line teruk. Maka dah korehan pahala pula kan. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kita kena sesuaikan diri kita, sesuaikan dengan diri kita. Kan? Kemudian new life, old life. Maknanya nak jadi pekerja yang terbaik tak sebenarnya. Kita mungkin dulu bagus, tapi dengan suasana sekarang kita kena jadi lebih bagus. Kita kena update. Tengok semua orang kan. Tengok berapa ramai orang dengan teknologi. Nampak tu? Ramai orang kan. Dia beli istiqamah tu. Tak ponik kau tangan kau. Lepas tu macam ni. Kau tolong sambung. Nah, tolong kawan semua kan. Dari mana bagus lah kan. Tak, sebab teknologi. Dia berlumba-lumba. Kan? Lepas tu dia update. Alhamdulillah. Kau tengok saya serbat depan-depan. Dia hujung mana? Kawado. Ya, contoh lah kan. Lepas tu ramai lah orang tak puas hati. Lepas tu bawah tu ada komen. Dia suka tengok komen tu. Untunglah. Ada soalan kan. Itu zaman sekarang kan. Yang paling kita tak boleh lupa ketika zaman Datuk Seri Tan Sri Mendiang, Datuk Sri S. Sami Belu tu kan. Dia punya nak moden kan, ingat masa kes postman surat-surat tu. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Nak berhenti postman macam mana nak buat ni? Hari ni pos semalam sampai macam mana? Aku dah apa dah surat kau, tahu dah sampai dah semalam. Macam tu lah memang. Rupanya maksud dia hari ni pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti, penggunaan tak sesuai. Itu je. Kemudian integriti, kerja kena elok. Keikhlasan, kerja mesti ikhlas. Contohnya kita tengok ada berapa ramai orang yang ada yang dah kerja lama, dia kerja ni, ikut orang kerja apa panggil, kerja di company ni, kilang ni, dia kerja yang bukan satu benda yang mudah pun sebenarnya. Kan orang cakap kerja datang awal pagi, lepas tu ada yang shift, ada yang office, lepas tu buat benda yang sama hari-hari. Kan, lepas tu so benda tu lah akhirnya diam tak diam lah asyik buat benda dalam pada benda yang sama dah 10 tahun. Dan seorang tu dah 15 tahun. Ada yang dah 15 tahun sini kat tangan. Lebih. Tak, soalan saya siapa yang dah 15 tahun. Aku bukan tanya lebih ke tak. Tak. Cuba faham soalan. Faham kan? Kan? Kang tukar tempat duduk dengan orang duduk tangga kang. Orang duduk tangga tu dah menyesal lah tu. Aduh. Keras betul. Macam tu lah. Jadi ikhlas kerja. Kita kerja ikhlas. Sebab apa? Simple je. Kadang kita marah. Kita kerja-kerja teruk pun orang ni naik pangkat. So sebagai pekerja yang baik, dia takkan orang komplain. Jangan mengungut. Kita tengoklah. Naik pangkat siapa? Dia. Pah dia. Kita ni apa weh? Kadang-kadang. Lepas tu seorang tu pula menambah api. Dia dengan bos macam mana pula weh? Tu cerita kan. Keluar cerita tu kan. Cara gelak tu betul lah kan. Ikhlas. Kadang-kadang Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita naik gaji mungkin. Tapi Tuhan bagi benda lain.
Tuhan bagi suami yang penyayang, Tuhan bagi anak yang baik, Tuhan bagi, contoh hari ni, siapa sangka Tuhan bagi penceramah Samsul Debat datang. Dah, ni contoh. Aku nak sangat tengoklah muka dia macam mana, muka dia depan. Tadi pun saya masuk tadi, saya kecil hati lah, tapi saya maafkan. Saya bukan tak dengar, orang perempuan ni ngumpat kan nanti slow. Saya lalu tadi, tinggi weh, saya dengar ni. Cakap dia, fokus tu. Dekat situ tadi dengar. Aku lalu tadi dengan dia macam besar. Itulah ayat dia. Yang seorang tu lagi lah, dalam TV nampak tua kan, kau hajar tu. Tu pun saya maafkan lah. Saya maafkan, tak ada masalah. Senang akhirat, so tak berbangkit apa-apa lah kan. Jadi ikhlas tu, mana umpama seekor semut hitam di atas batu yang hitam di malam amat kelam, amat wujud tapi amat sukar dilihat. Maknanya tu ikhlas. Kita kerja je. Kita harap Tuhan balas kat kita. Apa satu lagi masuk ikhlas? Masuk ikhlas adalah buat satu, tidak mengharapkan balasan. Dan saya akan explain nanti. Kan? Raja menasihati. Tu kepada yang bukan Islam dia boleh ambil ni. Maksud dalam ayat ni. Perniagaan menguntungkan. Apakah perniagaannya? Wahai orang beriman, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu kamu beriman pada Allah dan Rasulnya serta berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu sendiri. Maknanya dua perkara yang kita nak kena handle sekarang ni, perangai kita dan harta benda kita. Harta benda, duit gaji yang kita dapat. Tu sebabnya kalau kawan-kawan cakap, duit kau ni lagi baik kau simpan, duit ni lagi baik kau untuk, kau jangan sibuk lah, suka hati aku lah duit aku. Salah. Sebenarnya peringatan memang kita kena koordinatkan duit kita, belanjakan ke jalan yang betul. Macam jangan main belasah je. Nak pula sekarang ni orang terpengaruh dengan investment. Kan? Tengok terpengaruh dengan investment kerana nampak muka Samsul Debat ni. Kepala tu pelaburan patuh syariah. Kau pun masuk. Sekali habis. Betul, orang pertama, kedua dapat. Sebab pelaburan tu kita tak semak betul-betul. Ikut pelaburan yang patuh syariah sebagai. Saya tak masuk tau pelaburan yang pelik-pelik, tak ada. Handsome tak apa, janji kaya pun saya tak masuk, tak ada. Tengok mana yang you all nak masuk kan. Nanti lepas ni ada. Tu sahabat-sahabat saya yang akan tunjukkan pelaburan yang bagus-bagus, you all tengok yang itu. You jangan risau. Kan, ini main basah aja. Kan, lepas tu dah kena tipu, adalah hikmah dia. Tak adalah kena tipu lagi. So kaji betul-betul. Kan? Maknanya dengan harta benda dan diri kita sendiri. Perangai kita kena baik, kerja kena baik, kena semangat, kan? Walaupun bulan puasa, jangan bagi alasan sesungguhnya aku berpuasa. Kan? Puasa ni sepatutnya menjadikan kita lebih kuat. Sebab Nabi pun berperang pada bulan puasa. Adalah jawab tu, alah itu Nabi. Betul. Tetapi sebenarnya kalau Nabi dengar, Nabi kecil hati. So kalau Nabi boleh kuat, kenapa kita tak boleh kuat? Kemudian dengan harta benda diri sendiri, apakah keuntungannya? Keuntungannya tengok ni. Benda ni penting. Keuntungannya bila kita jaga diri kita, jaga harta benda kita dengan baik, maka keuntungannya pertama, Tuhan akan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir. Di bawahnya beberapa sungai setempat kamu ditempatkan tempat tinggal yang baik dalam syurga ni. Lepas kemudian kamu sukai, ni terlepas ni rasanya, sekejap. Mengampunkan dosa-dosa kamu, memasukkan kamu dalam taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Maknanya syurga adnin. Bawah tu mengalir sungai-sungai, sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai minuman apa yang kita suka. Kita boleh berenang, kita boleh minum, tak ada masalah. Tak ada istilah kenyang sampai kembung perut, tak ada. Tak ada masalah sebab masa tu di dalam syurga. Kemudian ketiga, ya, Allah Ta'ala akan berikan kemenangan yang bagi pertolongan dan kemenangan yang cepat masa berlakunya. Okey. Maknanya Tuhan bagi keampunan dosa-dosa. Bila kita jaga perangai kita, kerja dengan elok-elok dan jaga harta benda kita uruskan dengan baik, Tuhan bagi keampunan dosa-dosa, bagi syurga, pertolongan dari Allah. Satu, Allah bantu kita bila kita susah. Dan satu lagi, kemenangan yang cepat masa berlakunya. Kita nak berjaya tapi tak naklah lambat-lambat. Bilalah aku nak dapat pakai kereta macam dia? Bilalah aku nak dapat rumah macam tu? Bilalah aku nak dapat suami ni? Contoh, ada yang belum kahwin kan, saya tengok, saya boleh perasan lah. Contoh, bilalah aku nak kahwin lelaki yang dah lama sebab terlampau memilih kan, mungkin macam tu. Memang kena pilih. Kau ni memilih sangat, memang kena pilih. Takkan main belasah je tepi jalan tu main ambil. Memang kena pilih. Tetapi kita doakan sebab rezeki orang tak sama. Ada orang jambatan dia pendek, cepat kahwin. Ada orang jambatan dia panjang, lambat kahwin tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dah lah pendek, banyak kali pula. Ada orang tu langsung tak ada jambatan sebab Allah bagi dia peluang untuk menjaga kedua ibu bapa dia sampai ke akhir dia. So semua ada bahagian masing-masing. Okey.
Tapi masalahnya tak ada kejayaan tanpa pengorbanan. Persoalan, sanggup tak kita mengorbankan masa yang lama? Mampukah kita menghapuskan kemalasan kita? Sebab orang Malaysia ni dia terkenal dengan malas semua benda. Jom makan, malas lah. Makan boleh malas kau tu. Jom tidur, malas nak tidur, lag lu. Belum lagi, malas. Semua benda dia boleh letak malas. Itulah hebat orang Malaysia. Kan? Kemudian mengapa jiwa kita mati? Pada bukan Islam, ambil lah yang baik-baik je. Jauh daripada Allah, happy, senyum, aktiviti macam biasa, tetapi hakikat dalamnya kosong. Dengan Allah seringkali terlepas pandang. Quran zikir sangat kurang. Watak sampingan aja agama ni. Dan janji aku solat. Janji aku solat. Dalam sehari kita solat 5 kali je. Yang Islam ni 5 kali je. Dalam 5 kali tu pula, setiap satu waktu tu berapa minit kita ambil untuk semayang? 5 minit lah katakan. Katalah zikir doa nangis pun tambah lagi 5 minit. 10 minit. 10 kali 5, 50. Ambil lah sejam. Sejam je dalam 24 jam untuk beribadah. Yang lain pada tu sibuk dengan benda-benda dunia. Tu yang bila semayang fikir dunia juga. Allahu Akbar. Jadi tak semua serbat datang ini ya. Contohlah. Jangan semayang Allahu Akbar. Iyalah, air tadi tak tutup ke tidak? Ada semua dipikir. Semua dipikirnya dalam tu. Kan? Kalau demikian yang dikira dari bilangan orang berdusta ke agama, maka kecelakaan besar bagi orang-orang ahli semayang. Itu mereka keadaan lalai daripada menyempurnakan semayangnya, juga bagi orang keadaan riak. Orang yang lalai dengan solat, lalai dengan ibadah, dan orang yang sombong, belagak. Bayangkan, takkan masuk syurga. So dalam ni jangan nak sombong-sombong. Betul tak? Takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Bayangkan, biji sawi kecil, sikit dia sombong dah. Itu pun dah tak boleh masuk syurga. Apatah belagak, pak tudung aku. Itu dah besar daripada tudung, lagi besar daripada biji sawi. Ya, nampak kasut aku? Dia kata kasut lah, apalah. Kau tengok colour kereta aku tu colour apa? Kau tengok ni, kau tengoklah pagi raya, tengok baju aku design macam mana? Rare, dia kata kan. Contohlah. Biasalah orang kita kan. Sedangkan kita sepatutnya excited dengan Ramadan. Macam orang Arab kan, masuk Rejab dia dah terbayang dah Ramadan. Tapi orang kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Dia lain. Dia lagi jauh daripada orang Arab lagi hebat orang Arab dia. Okey, cara pula kemudian rejuvenasi jiwa. Tadi hati, ni jiwa pula. Kan? Keseluruhan kawasan dinamik oleh manusia dan makhluk lain. Itu adalah persekitaran, terbagi pada dua, persekitaran dalaman dan luaran. Okey, punca persekitaran bermasalah, tak jaga hubungan Allah, tak jaga hubungan dengan persekitaran. Tengok solat, puasa, doa, baca Quran kurang sangat. Rezeki dan makanan tak jaga halal haramnya. Kerja-kerja tapi banyak mengular. Kan? Kerja-kerja, weh, belakang. Bos tak ada. Contoh kan. Lepak, pegang kawan, pap. Lepas tu masuk kerja, buat bajet macam penat sangat kerja. Lepas tu gaji sama. So macam mana? Kita tak mencuri, tapi kita mencuri masa. So benda ni akan efek pada halal haramnya rezeki kita sebenarnya. Kemudian begitu juga aurat, jaga aurat, kan? Jangan dedah-dedah aurat. Ada orang tu dia pakai tudung macam pakai helmet dia. Sebab bulan puasa dia pakai. Ada orang tu pergi kilang dia pakai, kat luar dia tak pakai. Saya tak suruh masuk bilik air pakai, tak. Tapi maksudnya kita ni kadang-kadang kena jaga. Macam makanan, kan? Makanan yang bertutup tu yang kita cari. Kan? Makan terdedah ni lalat, langau semua, segala binatang datang kat situ kan. Jadi jagalah. Ni bukan apa kan, sebab suka tengok. Kawan-kawan kita, kalau tanya kawan-kawan kita yang India, Cina ni pun, dia kalau boleh dia nak pakai tudung. Iya. Suka tengok you all pakai tudung. Tahu dia kata Saya teringat saya yang bukan Islam suka dengar ceramah saya. Alhamdulillah syukurlah. Itu saya pergi Sarawak pun orang tegur saya. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Dia Kristian, free hair. Boleh. Tapi tak salah orang kan? Tak salah. Adi Putra kan? Saya kata bukan. Bukan kata. Salah. Salah orang pula sebut dia. Salah orang pula sebut dia kan. Kan okey. Kemudian dekat persekitaran pula tempat kediaman, peranan sahabat, majlis ilmu. Lepas tu banyak buat dosa. Jangan kata semua, termasuk yang bercakap ni. Siapa yang tak ada buat dosa? Semua orang buat dosa. Kan? Siapa yang berani cakap? Alhamdulillah, setakat bulan Mac ni belum ada dosa lagi. Kita angkat tangan. Yang angkat tangan semua berdosa dah sebab tak sedar diri. Kan? Semua ada dosa. Mana tak ada dosa? Semua ada dosa. Kan? Yang tadi saya dah maafkan dah. Tak salah. Majlis ilmu. Lepas tu macam mana? Apa kesan persekitaran bermasalah? Kita akan tengok tak ada rasa hormat antara ahli keluarga. Kemudian rezeki rasa tak cukup. Dah naik gaji dah. Tak cukup. Dapat bonus lagi untuk raya. Kan?
Okey, kita tukar tajuk lain. Tak apa. Alah orang lain tu pun kadang dapat pun bukan banyak pun. Bagi menghargai jasa pejabat awam. Itu pun lambat dapatnya kan. Betul, tak apa. Syukur. Kan Tuhan, sebenarnya kita duduk dalam ni syukur sebab ada orang tu lagi pula kerja pun tak ada. Kita dah ada kerja, boleh pakai name tag, color tuan-tuan. Scan dengan belagak kata ni kan. Saya itu sebab cepat-cepat saya simpan tadi. Visitor, pelawat dan saya tak nak. Tak ada muka, saya tak nak lah kan. Korang semua tag ada muka, aku tak ada. Tak apalah kan. Kemudian rasa tak cukup tempat kediaman, tak ada seri. Rasa macam tak boleh nak duduk rumah. Kebiasaan orang lelaki dia suka duduk rumah. Perempuan tak tahu kenapa. Tak keluar ke ni? Kau tak penat ke kerja? Dia tak dah relax lah kat rumah. Mengubung lupa nak keluar, mengatakan tak nak keluar. Apa masalah orang perempuan ni? Orang lelaki kan kita suka nak duduk kat rumah, menikmati suasana kat rumah. Tak. Orang perempuan tak tahu kenapa. Wah mikir kan. Tak apalah. Betul lah kan. Sebab bosan lah. Sik-sik ni. Sik-sik ni. Yalah. Buat macam mana kan? Jangan sampai besok ada orang yang menghargai kita berada di rumah. Kan. Abang bila nak balik? Tak. Contoh okey. Yang faham tak faham sudahlah. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, bagaimana mengatasi persekitaran ni? Perbetulkan niat kita. Kerja kenapa? Kerana Allah. Kenapa kerja? Kerana nak dapatkan rezeki yang baik. Macam tu je. Susah pun. Susah nak cari. Kadang kahwin ada merupakan satu ibadah yang terpanjang. Itu pun orang lupa nak letak niat kerana Allah. Susah. Kenapa nak kahwin? Mak bising. Kenapa kahwin? Kawan-kawan habis pun kahwin dah. Tinggal saya je belum. Kenapa nak kahwin? Dekat Gilang tu saya tua dah ni. Takkan kahwin lagi. Tapi kenapa nak kahwin? Kahwin kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab itu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang. Kenapa abang? Kenapa? Kerana Allah. Betul kan? Betulkan niat, istiqamah dari ibadah, tambahkan ilmu di dada, banyakkan berdoa, berkawan dengan kawan-kawan yang baik. Lepas tu dosa-dosa yang banyak ni kita tinggalkan, makanan kita jaga. Jangan main makan makanan yang ada kaitan dengan apa? Zionis. Macam tu. Tak, makanan-makanan yang haram jangan, jangan. Jaga. Betul. So, kita kena ubah diri kita, rejuvenasikan diri kita. Okey? Kita kena tekun dalam bekerja dan begitu juga pekerja terbaik, good employees dah tentunya menghasilkan kerja yang bermakna. So, apa formula dia untuk jadi pekerja champion yang terbaik? Pertama, kita kena cepat. Kita jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Contoh paling mudah lah sekarang ni. Contoh, kenapa orang sibuk tukar handphone? Kalau tidak dulu kan kita pakai handphone yang tu. Bagus je telefon tu. Dulu kalau jatuh terbagai kita boleh sambung cakap balik. Hello, boleh sambung. Betul. Memang tahan, betul tak? Dia sangat kuat. Lepas tu bateri pun tahan. Mana ada power bank dulu? Tak ada istilah power bank dulu. Bateri memang tahan. Kadang sampai seminggu tahan. Yang tak campur orang tu 2 minggu tahan. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia. Yang cepat habis dan sehari 2 hari habis tu sebab dia main snake. Tu kalau tidak tu memang tahan lama bateri tu. Kan? Tapi sekarang apa? Sebab orang nak adapt dengan teknologi terbaru. Menurut apa? Kan contoh kita tengah dengan ceramah ni, tiba-tiba dengar atau bunyi macam tu kan. Kalau dengar bunyi itu, apa yang kita akan cakap dengan dia? Tengah dengar ceramah ni, dengar bunyi ni, kita akan cakap apa? Silent? Tak, kita cakap, kau pakai lagi telefon tu? Kita akan cakap di soalan tu tau. Kau masalah kan? Iya, orang bukan marah dia pasal silent, walaupun tersebab tadi memang dah MC dah beritahu silent letak mode senyap, tapi dia tak faham bahasa kan. Jadi berbunyi lagi. Dia mula nak check beli, aku dah silent ke belum? Okay. Cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Macam sekarang kan, budak-budak sekarang kan ada istilah trend dia, trend yang dia pakai. Kata, tak pasal Datuk Azhur dah. Kan? Kan trend budak-budak sekarang dia boleh nampak power shoot itu dulu. Sekarang anjay.
Siapa yang tak faham tu mana old school. Jangan, mana dia dapat istilah anjay ni? Rupanya anjing tu, dia tukang anjay tu. Tengok, dia bertanya, anjay apa? Apa dah? Tak, kalau kau tak tahu, kau tak tahu je. Jangan nampak sangat kau tak tahu. Macam dulu, zaman saya dengan Datuk Aris ni dulu, zaman kita orang dulu yang lama ni, ingat tak seluar kalau sampai lutut kita panggil apa? Swasteng. Sekarang budak panggil short. Elah nyampah aku. Kan? Kita dulu kalau kita, saya belajar kat UiTM dekat London Lalu Gajah, lendu. Orang sebut, weh, jom lepak dekat Alo. Budak Lalu Gajah macam tu, jom lepak kat Alo. Budak UiTM sekarang sebut apa? Jom lepak kat AG. Lah geli tekak aku. Macam sekarang, dalam TV dah ada highlight dah. Mari kita pergi ke bazar Ramadan. Mana dia sebut bazar dah? Jom pergi bazar. Betul sekarang. Jadi itulah. Sekarang ni kat Malaysia pun dah mula dah nak trend kan. Warkop. Jom warkop, warung kopi. Benda ni dekat Indonesia biasa dia panggil warkop kan. Jadi dia dah mula nak trendkan benda tu. Kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Kena hadir pada peluang yang baik. Kalau tak hadir, kita akan rugi. Malahan lewat sikit pun dah rugi. Dia akan dapat tangga je. Ni contoh. Contoh. Dah, ni tempat lain bukan sini. Kalau saya tahu saya suruh dia letak lapik tadi. Letak lapik kadang-kadang. Betul, hadir pada peluang yang baik. Lepas ni you all dengar pula pada Datuk Aris, dia akan share macam mana dia berubah dia daripada penjual awam sampai dia buat bisnes. Dia buat bisnes, dia lepak dengan saya masa tu, dia cerita pasal ni. Dia janji nak bincang dengan saya lepas tu, langsung tak kokor dah lepas tu. Tak ada lagu lah. Datuk Aris ni bagus, dia tak sombong, bagus. Down to earth. Tadi kalau tak sebut, orang tak tahu pun dia Datuk. Iya, ramai orang yang bagus-bagus ni, yang top-top ni Datuk. Aku je belum. Tak cerita tu. Yang ketiga, aplikasi. Mana semua benda kena apply. Benda baik, kadang kita dengar dengan ceramah, kita dengar input diberikan. Kejap lagi Datuk Aris pun bagi. Kemudian ramai orang akan bagi input, kita kena macam ni. Tapi kadang kita tak buat. Kita dengar je. Kan? Lepas tu siap boleh cakap dengan orang. Kau ni kan bagus kalau kau sedekah. Dia pun tak sedekah. Salahnya. Dia boleh cakap dengan orang. Kemudian mantapkan keupayaan kita, improve skill kita. Kan? Mana yang kita tak tahu, bagi jadi tahu. Barulah kita tahu, rupanya macam ni, rupanya macam ni, buat live boleh macam ni, rupanya macam ni. Masa saya buat live dulu kan, kena macam ni, boleh belah kalau berdua kena pula pakai mic yang macam ni. Macam tu. Pergi dekat TV pula macam ni. Bayangkan, banyak benda kita boleh explore. Mantapkan keupayaan kita. Kemudian profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita. Dan kerja betul-betul. Tetapi di rumah profesional juga. Jadi watak kita yang betul. Tinggalkan kerja kita. Sampai ke rumah jadi husband yang terbaik. Jadi isteri yang terbaik. Jadi anak-anak yang terbaik. Tetapi kena faham, di Malaysia ni ada satu kaitan pula yang tak boleh tinggal. Keluarga kena baik, barulah kerja pun jadi baik. Sebab di Malaysia memang macam tu. Di sebelah timur memang macam tu. Kalau tengok di luar negara lain. Luar negara dia kadang ada masalah keluarga tapi kerja bagus. Ada. Tapi kerja tu dia buat betul. Tu yang sampai kadang-kadang family dia tak abai. Kan ada orang sampai macam tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak keluarga okey, kerja pun okey. Kemudian iltizam, berazam untuk buat sungguh-sungguh apa juga perkara yang disuruh kita buat yang terbaik supaya dapat hasil yang terbaik. Kemudian organize, susun atur strategi supaya kita boleh dapat hasil yang terbaik, dan begitu juga letakkan niat yang baik. Sebab apa tu? Sebab dalam peristiwa hijrah Nabi sebut apa? Nabi kata, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata, yang ada cuma niat dan jihad. Maknanya niat yang baik dan juga jihad untuk melaksanakan niat kita tu. Contoh, bulan Ramadan ni, apa niat kita yang paling besar? Niat aku ingat aku nak kurus. Contoh. Okey, bila kita nak kuruskan, kurangkan berat badan kita, kerana apa? Matlamat pun kena jelas. Kenapa? Supaya produktiviti aku pun okey. Kenapa nak kurus? Supaya aku dapat kerja dengan baik, supaya aku mudah nak beribadah, macam tu. Tapi janganlah bagi matlamat yang tak realistik. Contoh, kenapa nak kurus? Sebab nak lawa. Percaya cakap saya, lawa dan kurus tak ada kaitan. Kalau muka tak boleh blur tu, dia tetap tak boleh blur, macam tu je. Tapi jangan kecil hati, sebab kecantikan tu sendiri subjektif. Ada orang pandang ni cantik sangat, macam saya lah pandang ni lofa, biasa je. Macam tu kan. Kalau orang nampak ni lawa sangat, biasa je. Tapi taste saya berbeza mungkin. Ada orang kadang, tapi yang dah berkahwin kena ingat, kalau kamu nak kurus kena minta izin suami. Okey tak bang kalau saya kurus? Jangan, maintain macam ni. Contoh suami nak macam tu kan. Kadang-kadang ada suami dia tak suka, dia suka yang berisi-isi sikit.
Supaya macam tu okey. Kalau tidak kan bila peluk tu sop hos tadi. Ni kalau kurang alah katakan jadi jangan. Jadi pastikan minta izin suami dulu. Ya, niat kita kena betul. Kenapa datang? Kerana Allah. Tu je. Macam hari ni saya datang kan. Saya tak tahu bayar berapa. Betul ke? Saya ikhlas je. Kalau kata lepas ni, ni jalan keluar balik. Assalamualaikum, terima kasih kerana datang percuma. Alah, nampak macam mana? Saya okey je. Memang itulah sekali aku datang, tak datang apa. Tak adalah. Saja. Okey. Kemudian konsep sebelum bergelar champion kena ada pula jauh hari. Macam mana jadi pekerja yang ada jauh hari? Pertama jujur, jangan bohong. Jangan tipu. Kau kat mana sekarang ni? Saya sekarang ni bos, saya ada dekat ni. Saya ada dekat site ni. Jangan nak bohong. Bos ada kat site masa tu. Jangan cakap itu terang. Menurut kajian, makhluk yang paling jujur dalam dunia adalah lelaki. Ada orang cakap lah. Tengok lelaki tak respon apa pun. Korang Cuma kadang-kadang lelaki diuji dengan soalan-soalan yang sukar, yang menyebabkan lelaki terpaksa berbohong. Abang pergi camah abang tengok perempuan tak? Dia tanya saya, abang pergi camah abang tengok perempuan tak? Macam mana? Tak adalah, mana ada. Tengok lelaki je. Ni tengok ni, tengok ramai perempuan. Pakai tudung tu semua lelaki tu. Orang-orang ni tak boleh terima jawapan kita ni. Tanya pun kan, kau jawab pun kau kena balik. Buat apa? Kan? Betul ke saya dah kurus? Macam mana nak jawab soalan tu? Apa kau buta tak nampak muka kau dan cermin tu? Apa kau tak pernah timbang? Kau tak pernah perasan yang seluar kau yang lama-lama tu dah tak boleh pakai? Kenapa kau tanya lagi? Soalan yang obvious kau tanya lagi. Macam mana lagi jawab? Bang, betul ke saya gemuk? Gemuk pun abang sayang. Betul lah gemuk. What do you expect? Bang, betul ke saya dah gemuk? Tak adalah, ini namanya kurang kurus. Maknanya suka gemuk lah tu. Bang, betul ke saya dah gemuk? Tak adalah, orang buta je cakap kau gemuk. Kurus ni. Ya bang. Allahu Akbar. Tuhan aja tu hakikat itu. Tuhan dia. Jujur, jujur. Ingat tak kisah sebenarnya, tapi orang jujur ni sebenarnya memang susah, tetapi kalau dia jujur dia beruntung. Betul. Macam kisah ada satu raja tu, dia panggil semua rakyat jelata lelaki, siapa nak kahwin dengan anak beta, datang sini, ambil batu-batu ni semua, collect, ambil batu satu-satu. Tolong tanam batu ni, kita nak tengok pokok apa yang tumbuh dan pokok siapa paling besar layak kahwin dengan anak beta. Semua orang tanam batu tu. Termasuklah budak miskin pun tanamlah batu tu. Yang seorang jadi pokok pine, yang seorang jadi pokok Christmas tu, yang seorang jadi pokok ni, seorang jadi pokok kelapa, seorang jadi pokok ni, pokok ru. Yang budak yang miskin ni, kenapalah tak tumbuh-tumbuh ni? Tapi semua orang kena datang ke istana balik, bawa hasil tanaman dia. Semua bawa batu. Besar-besar pun bangga. Engkau lah, untunglah engkau, pokok engkau besar. Jadi akhirnya, raja memilih budak miskin ni tadi, sebab dia tak tumbuh apa-apa. Orang gelak kan, sebab dia yang paling jujur sekali di kalangan ramai-ramai. Iyalah, makna tahap benih ditambah yang kemudian tu dia jadi pokok-pokok lain tu. Tapi budak tadi yang jujur. Tu maksud saya. Ada bahasanya, memang kita kena jujur. Okey? Kemudian, amanah. Amanah daripada majikan kepada pekerja, hargai kepercayaan, laksanakan tanggungjawab, melibatkan kerja, kewangan dan masa. Sebab bila amanah tak jaga, dia akan mungkin menyebabkan syarikat kita kerugian. Jangan tipu. Kemudian bersungguh dalam melaksanakan tugas. Jangan tipu. Dengar saya cakap. Jangan tipu klaim. Jangan tipu apa? Jangan guna mesin photostat untuk photostat suap beranak-anak. Jangan gunakan mesin photostat untuk tujuan peribadi. Jangan. Tak halal setitik pun dakwat untuk tujuan peribadi, untuk di pejabat. Faham? Yang kerja office bawa anak ke biar duduk dan diam, jangan kacau mama saja nyampah aku. Pandangan muak mama nah, ambil kertas soalan selai, ambil kertas soalan selai, lepas tu bagi pen soalan sebatang. Pen dengan kertas tu semua pejabat punya, tak halal kita gunakan untuk tujuan peribadi. Bak kata seorang pemimpin tu, kalau perkara sekecil ini tidak boleh dijaga, bagaimana ingin menjaga negara? Wah, macam tu lah, lebih kurang macam tu. Saya tak akan ulang tu sekali. Jadi makna kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga amanah, macam mana nak jaga yang lebih besar kan? Betul tak kan? Jadi macam tu lah. Jadi jujur, jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Tak ada. Iya. Saya dengan Datuk Azri sekarang ni, kami dah ada kad pesara. Kita orang kalau pergi hotel, tunjukkan dapat 10%. Tunjuk kad pesara.
Tapi bukan semua hotel. Bukan semua hotel. Oyo dapat lah kan. Bagi hotel yang besar-besar tu tak dapat lah. Sekali tu saya pergi ada satu hotel kat Shah Alam tu besar kat pesara. Ustaz nampak kelakar boleh tak? Dia kata, kan? Ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Kita satu keluarga yang besar, okey? Satu keluarga yang besar. Kita sangkut berkorban sama-sama, duduk kat tangga sama-sama, berdiri sama-sama, kan? Nampak kan? Nampak ada orang berdiri, ya Allah, ramai betul lagi ni. Itu cakap kan, kita satu keluarga, jangan saling jatuh menjatuhkan. Buang benda-benda tak elok dalam hati. Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak, kongsi tak apa. Tengok tu, tengok. Orang perempuan juga, lelaki relax, tak ada fikir apa pun. Orang perempuan ni memang dia tak menipu, mungkin dia tak membunuh, dia tak apa, dia tak mencuri. Tapi satu benda kau tak buang daripada hati kau, sangka buruk. Jangan tamak, kongsi tak apa. Apa dia? Maksudnya, contoh hari ni, Kang manalah tahu ada juadah untuk berbuka puasa dia bagi. Rasa-rasa tak habis, tak apalah, yang ni kita bagi dua lah, kita share. Macam tu. Ataupun dapat poin yang baik dalam ceramah hari ni, share dengan orang. Itu maksud saya. Orang lelaki pun fikir itu je. Tadi kau orang, ya, apa benda? Susah betul. Yang kedua, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Nak sombong apa? Nak sombong dengan rumah besar. Kejap je ada rumah lagi besar pada tu. Kereta baru, jangan risau. Seminggu je, lepas tu ada kereta baru lagi keluar. Betul. Nak belagak dengan apa? Bayar kali pertama dah boring dah. Ni je. Motor, oh dahsyat lah kereta motor kau. Why suku? Dia kata kan. Tahu lah kan. Rupanya dah keluar pula Y16 sekarang ni kan. Y16 dah keluar pula. Ada lagi baru lagi. Handphone baru beli. Sampai kat rumah, tengok dah keluar dah kat TV tu iklan baru. Nampak macam mana? Sekarang ni iPhone 16 dah keluar. Cakap macam mana? Di India lah. Di sini belum sampai lagi. Tapi dah keluar iPhone 16. Macam mana? Cepat aja masa berlalu. Nampak? Jangan sombong. Tak usah belagak. Dan ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Dengar tu. Kata Ustaz Syed Abdul Kadir Jufri, kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, mana dengki dah ada. Dengar dia dapat pergi haji tu ni. Dengar kat tu. Tak rasa apa. Dengar dia pergi haji, tak pakai kabel, pakai confirm dengki. Dengar dapat pergi haji, ya Allah, betul ke? Dia happy sama sepatutnya. Nampak tak? Pergi jumpa bos. Dengan bos dapat pergi haji, bos. Kalau bos pergi, bos jangan lupa doakan saya tau. InsyaAllah, tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana kau nak pergi, kau tak daftar? Kan? Mungkin ada rezeki lain lah kan. Jadi siapa yang mau daftar ini, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah bintang, boleh pergi pada tahun 2148. Macam tu. Hidup mati tak boleh pergi. 2 kali mati kan. Tak boleh dah, belum mati balik. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Yelah, ada 2-3 orang kan, bukan dia seorang kan. Tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, tak apa, dijilat dah bos tu. Nampak ayat tu. Dengar-dengar dia naik pangkat. Ya ke? Ya Allah, Papa boleh minta tolong dia. Kan bagus. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Loan senang sekarang ni. Lah, tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Boleh tumpang dia. Dia rajin tumpangkan orang. Kita tumpang kereta dengan dia. Tanya isi minyak, bawa tidur. Settle. Happy kan? Macam tu lah. Nampak tak? Dengar anak dia dapat semua A peksa baru ni. Alah, beramai kot. Bukan anak dia seorang je. Confirm dengki. Dengar anak dia dapat semua A peksa tahun ni. Alhamdulillah. Ada juga anak-anak staf kita yang pada pandai. Macam tu. Kau dengar tak cerita yang Abang Haji tu? Abang Haji mana? Yang umur 80 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis cerita ni, weh. Kenapa bini dia umur 25? Terangkat kening, weh. Cuba cakap baik. Alhamdulillah, dapat isteri yang tegap boleh jaga dia. Bagus. Ini mulut cepat. Malam pertama mati tu. Kau ni, cuba cakap yang elok-elok. Tak mau kau tanya budak perempuan tu. Dia nak tanya apa kau suka sangat dengan Abang Haji tu, bukan umur dia dah banyak ke? Macam mana saya nak cakap Abang Haji ni pertama dia pandai gurau.
Dia romantik. Ambil kau romantik untuk. Lepas tu kita makan bersuap tau. Cuma kadang-kadang walaupun tak berapa kena, tak apa-apa kena macam mana pula. Abang, itu telinga. Dia tak pasal, dia tak pasal. Dia tak apa-apa nampak. Agak macam tu lah kan. Macam tu. Kan. Lepas tu setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak terangan macam mana. Jadi tapi doakanlah yang baik-baik. Doakan baik-baik. Ni tukar shift ke apa? Tukar shift dia. Allah, maknanya gigi duduklah. Allah, siannya. Allahu Akbar. Oh, break ni. Oh, ni 3 adalah siannya. Okey, lelok ya. Sedih nampak keluar aku. Kenapa kita keluar sekarang? Macam tu lah kan. Okey, tak apalah. Okey, sila masuk berhenti. Ada ke? Tak ada? Okey. Alhamdulillah. Tangga clear. Tangga belah sini dah clear dah. Okey, tak apa. Okey, jangan kita dengki. Okay? Apa maksud dengki? Simple je. Kalau faham maksud dengki macam saya cakap, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Contoh, nampak Datuk Arif buat kereta besar baru kan. Datuk Arif lawa kereta dia. Dia cakap, belagak semua. Makna tu kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk dia. Kita pun seronok tengok kan. Orang Melayu Islam berjaya. Nak tahu satu cara berjaya, tunggu lepas ni ada satu penerangan cara nak berjaya. Nanti akan diterangkan oleh sahabat-sahabat saya dan juga Datuk Arif sendiri nanti. Okey. Kemudian hikmah, percaya pada hikmah. Kadang-kadang ada benda macam contoh tadi lah, kena tipu tadi. Kena tipu, nampak pelaburan Putus Syariah, kita pun join lah, kena tipu. Hikmah dia pertama, kita tak kena tipu lagi. Hikmah yang kedua, mungkin bila kita ni kena tipu, kita susah. Bila susah, baru kita tahu siapa kawan-kawan kita bila kita susah. Kerana bila time senang, semua nak menumpang kita. Semua nak kita belanja, dia makan. Tapi bila kita susah, dia buat tak tahu je dengan kita. Ada orang macam tu. Orang kita tak sangka-sangka pula, dia tolong kita. Nampak Itu sebabnya percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Betul. Kita akan rasa okeylah, buat macam mana. Bila kita sakit pun kita tahu isteri kita, ya Allah, dia tahan, dia jaga aku, dia tukarkan kain aku, dia lapkan, dia cuci aku buang air ni. Ya Allahu Akbar. Baru tahu kasih sayang suami isteri. Isteri pun sama-sama. Ya Allah, suami aku tengok aku susah, aku sunyi, boring macam ni, dia cari teman untuk aku. Mana? Wajar. Aku tengok kau ngangguk dulu geleng. Yalah, bila tengok aku boring seman, mana cari teman tu, mungkin kucing, mungkin apa tu lah. Kau ni sangka buruk tak bebel lah. Aku dah terfikir tadi, langsung terfikir kan. Accountability, kebertanggungjawaban. Jangan kita menyalahkan orang. Accountability is not only what we do, but also what we do not do, for which we are accountable. Mana apa yang kita patut buat, tak patut buat. Kadang apa juga yang berlaku, kita akan dipertanggungjawabkan. Jangan suka menyalahkan orang. Gemar menyalahkan orang. Ni salah ni. Minta maaf, saya tak tahu. Dia yang suruh saya buat. Kenapa kamu suruh buat? Saya pun dapat arahan dia. Ni. Dia yang arahkan saya. Suruh beritahu dia. Yang kamu nak, saya semua tak ingat siapa suruh saya. Semua salahkan orang. Gemar menyalahkan orang. Tu sebab anak kita jadi macam tu kat sekolah. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah diminta. La ilaha illallah. Kamu kenapa kena? Dah dia bagi. Minta bagi, gaduh. Nampak tak? Jadi orang bertanggungjawab. Jangan jadi cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang kenapa? Kebau lembu tak makan kenapa? Perut sakit kenapa? Nasi mentah besar? Kayu api basah kenapa? Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Nampak? Bangga tak? Kau hafal lagi lagu tu? Aku saja test tadi beria kau dengan klip-klip mata. Lepas ni apa? Aku kesian betul. Aku tak silap, akulah company ni dia siapkan barang-barang produk berkaitan dengan SpaceX kan. Angkasa. Sejak bila hujan turun sebab katak panggil? Jawab tak berfikir. Katak panggil. Apa malu betul. Dengan top-top management pun jawab macam tu. Tak. Sebenarnya dalam banyak-banyak lagu ni sebenarnya mengajar kita jangan salahkan orang. Dalam banyak-banyak binatang ada satu binatang yang paling gentleman, namanya ular.
Atau orang sebut ular. Bila tanya ular, kenapa kau nak makan katak? Ular jawab dengan tegas sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. 3 kali dia ulang dan dialog hujung itu dah dipadamkan oleh Jabatan Rakib Negara. So what? Dia kata. Jadi orang tak tanya dah. Bila kata, kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Kenapa tak siap? Minta maaf tuan, memang salah saya. Memang salah saya. Saya tak perasan. Okey, sekarang tuan nak saya buat apa? Itu je. Anak kita, kenapa tak siap kerja? Cikgu, memang salah saya. Saya lalai, saya cuai. Hukum saya. Lepas tu, cikgu, kenapa? Jangan salahkan dia. Saya yang ambil buku dia. Cikgu dah berharga, semua mengaku lah. Cikgu, jangan salahkan mereka. Saya yang hasut mereka jadi begitu. Oh, dah, sabar. Cikgu. Macam tu, bertanggungjawab. Kemudian, respon positif. Ketahu je lah, dekat notice board tu kan penting. Ada je perkeliling-perkeliling yang baru. Arahan-arahan terbaru daripada pihak pengurusan. Mulai berapa bulan? Semua kaki tangan tidak boleh macam ni, tidak boleh minum macam ni, hendaklah macam ni, hendaklah macam tu. Kita pun mulalah marah. Benda. Kan fikir je, udahlah berjalan lah, mati pergi baik lah. Dia marah kat notice board dia tak fikir kita ke weh. Alah, sudahlah berjalan lah. Yang seorang tu lah, korang muda buat lah, akad anak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar lah tu? Kita pun baca balik. Kepada yang nak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pula. Dia boleh bagi alasan notis ni dia tak nak buat sebab dia nak pencen. Tak ada. Buat aja. Sebab ada sebab arahan tu dikeluarkan. Dan begitu juga istiqamah. Sentiasa berterusan dalam buat benda-benda baik. Baru nak start rupanya. Nampak lantaklah kau. Lama bercamah ni. Rejuvenasi ni adalah proses mengembalikan tahap usia dari tua menjadi remaja. Meremajakan bukan secara perkiraan tapi lebih bersifat fizikal. Contoh tudung lah, tengok tudung yang bagi faham kan. Tudung dulu fashion macam mana? Dulu ingat tak yang ikat kat tengkuk, yang belang-belang kan? Kemudian lepas tu ada tu macam pengakap, sap tarik ke atas, ingat tak? Yang ada dia punya sarung kan. Lepas tu ada yang macam, lepas tu dah mula moden sikit macam ni. Lepas tu dulu masa saya dekat KL tu, masa dulu universiti tak banyak. Kalau siapa yang pakai tudung tu silang macam ni, silang macam ni. Lepas tu silang macam ni tu college PTPL. Kalau yang dua-dua turun UIA. Kalau sebelah turun sebelah atas UiTM. Dulu universiti tak banyak. Sekarang dah banyak kan, macam-macam fashion. Tarik sini bawa bawa sini, sangkut sini. Mana ni tak mana. Sini. Besar betul tudung tu, buka-buka jadi kenopi kan. Agaknya lah. Macam-macam fashion lah. Lepas tu sekarang dah sarung pula. Yang sarung pula ada yang jenis lah. Macam-macam lah. Mahal pula tu kan? Jadi macam-macam lah. Jadi maknanya dia lebih pada konsep. Telefon kan makin moden, makin kecil. Dulu makin lama makin kecil. Sekarang dah makin lebar balik. Pasal tak? Besar dulang telefon. Iya macam ni tau. Tutup muka tu. Ada. Sekarang moden. Lagi besar, lagi bagus. Kan? Rejuvenasi ini mengurangkan kelemahan, mengadaptasi kena semasa dan segar supaya dapat diterima mengikut masa, ketika dan zaman. Pelbagai proses uji kaji kajian dijalankan agar proses rejuvenasi dapat diselaraskan dengan sasaran masa dan zaman. Nanti Datuk Arif dia share pasal burger. Macam mana bikin. Kalau ikutkan burger, dulu kan burger semua binatang-binatang yang tak boleh makan. Kan? Bab 1 kan? Macam mana nak makan? Babi lah kalau tak faham. Payah sangat. Slow betul. Bab 1. Orang nak cepat ni mikir lagi. Yalah, binatang-binatang yang tak sembelih. Jadi orang Melayu mula buat. Dulu syarikat ni tak banyak lah. Ada satu syarikat tu nama berdasarkan nama orang kan. Yang itulah. Saya tak boleh nak sebut sebab dia tak taja camah kita hari ni. Macam tu lah. Jadi makna kata lepas tu kita pun buat. Lepas tu semua dah mula. Lepas tu berlumba pula dari segi sosnya. Dia punya dia punya black pepper dia dengan jenis apa kan, konsisten. Ya betul. Sebenarnya benda tu yang akan menyebabkan kita boleh membangun dengan lebih baik lagi. Kemudian eksploitasi berhasil satu gagasan baru atau kata lain manfaat pengetahuan, keterampilan teknologi, pengalaman untuk cipta produk, proses dan pencapaian baru. Jadi you all berada di tempat yang memang terlibat dengan teknologi baru kan. Inovasi pula buat benda-benda baru, perkayasaan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru menerapkan ilmu pengetahuan. Tak payahlah kalau kau tak faham pun kan? Kemudian payah nak explain, banyak masa kan. Apa beza rejuvenasi dan inovasi? Rejuvenasi dan inovasi akan menentukan satu produk itu boleh berjaya ataupun tidak.
So dia tak boleh main buat aja, dia kena fikir, baru dia ada nilai tambah, kan? Produk yang lebih inovatif pasti akan mendahului produk yang lain. Tengok Singapura, Finland, Denmark, Ireland, negara kecil yang maju mendadak ekoran daripada keupayaan inovasi dan pembaharuan. Pergi kat negara sana begitu faham apa maksud ni. Semua moden, ini macam ni, ini macam ni, ni tak payah ni lagi dah. Tengok saman parking pun pakai mesin aja. Dia bergerak robot, keluarkan. Ya, tak payah lagi pakai manusia. Kan? Sergey Brin and Larry Pages. Dia buat apa? Sergey Brin dengan Larry Pages ni buat apa? Yellow Pages aku tak yang photostat kertas kuningnya jadi. Bukan. Sebenarnya Sergey Brin dan Larry Pages ni dia yang memperkenalkan Google. Dia menggunakan Google. Tengok Google kita hari-hari. Cuba cek Google. Cuba tanya Haji Google. Dapat. Mark Zuckerberg, lagilah orang tahu Mark Zuckerberg, kan. Jadi Mark Zuckerberg ni saya dah pesan, saya dah buat surat dekat dia minta tambah kolom. Yang kita ada kan like, lepas tu komen, kan, follow, sesu tambah satu, nyampah, sesu tambahan satu. Geram betul. Semua nak show off dengan orang. Pegang tangan husband dekat handbrake. Nampak lelaki handsome-nya buat settle. Imamku. Kalau nampak itu handsome, khairat kematian. So Raja Manasih Diri, hati, jiwa, minda dan fizikal. So tengok pembaharuan, tengok perubahan yang nak dibuat. Tengok disebabkan pembangunan teknologi, budak-budak tu terpengaruh macam mana, nak siap terjun daripada peti air sebab dia rasa dia Superman dah. Dan tengok keganasan kat luar, dia pun nak jadi macam tu. Survival, sebab apa rejuvenate dia kena buat? Untuk survival. Kalau tidak tak boleh survive. Kalau tak buat pembaharuan tak boleh. Pelaburan pun dia buat macam mana kaedah supaya kita boleh semak, kita boleh tengok sistem. Sebab apa? Supaya nak pastikan benda ni lebih telus dan sebagainya. Kegembiraan, motivasi bagi semangat. Penjanaan produktiviti. Transformasi diri demi kejayaan masa depan. Semua karier, tak kisah kerja apa sekalipun, semuanya memerlukan transformasi diri untuk berjaya. Matlamat hidup kita, apa yang kita cari, berbaloi ataupun tidak, tengok balik apa matlamat hidup kita. Bagaimana untuk menjadi seorang berjaya? Proses yang panjang. Bukan tiba-tiba je kita boleh bertahan dekat syarikat ni. Kedua, perlukan fokus. Kerja kalau tak fokus, bahaya. Nak pula kat tempat kita yang terdedah dengan risiko. Kemudian, pentingkan komitmen. Mesti. Orang yang malas takkan berjaya. Kejap datang, kejap tak datang, kejap MC. Ada kerja macam tu. Kejap MC sakit, jantung berlubang. Jantung beralih, apa semua, buah pinggang tak ada. Tak tahu sama masalah. Yang seorang tu pula tak datang, asyik meninggal. Yang meninggal. Bahagian Asia pun heran. Memang boleh cek balik salah silah keturunan keluarga ni. Memang tragis betul. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu dah. Habis mati semua dah. Kemudian pentingkan kepatuhan. Maknanya kena ada disiplin baru boleh berjaya. Dan kelima, keberterusan. Maknanya tak boleh kejap kajian yang ni, tak. Mesti berterusan, istiqamah. Okey. Kemudian 3 fokus yang utama. Kita kena belajar bagus, kerjaya bagus, kehidupan bagus. Ada orang belajar bagus, kerjaya bagus, kehidupan tak bagus. Ada orang belajar tak bagus, kerjaya tak bagus, hidup dia menjadi bagus. Tengah sedar kain, anak raja ngorak dia. Contohlah rezeki. Rezeki kan. Tapi memang tak ada harapan lah kan. Tapi kita tak tahulah kan. Nasib lah kan. Tapi kita tak naklah macam tu. Ada orang kita nak belajar, ada orang belajar tak bagus, kerjaya bagus kadang-kadang, tapi kehidupannya alhamdulillah dia bersyukur. Kalau boleh kita nak 3-3 sekali. Sebab belajar ni, kalau yang tu kita tak boleh dah. Tak, proses pembelajaran ni proses berterusan. Duduk dalam ni pun kita belajar. Kejaya, macam yang kita buat ni, kini ada satu bentuk kejaya. Buat betul-betul. Salah satu pesan Imam Al-Ghazali, nak pelihara nikmat supaya tidak rosak, itu juga tanda kita bersyukur. Dan begitu juga kehidupan kita. Kehidupan tak semestinya kaya. Hidup jangan sibuk nak kerja kaya. Percaya cakap saya. Kalau kau nak kerja kaya, duduk dekat dalam syarikat ST apa nama? Contoh ST Micro Elektronik. ST tu kan. Micro Elektronik tu maknanya takkan kaya kerja kat sini. Takkan kaya. Minta maaf. Tanya dia tak payahlah. Saya dengar tu. Tahu bukan. Sebab kaya tu sendiri subjektif. Katalah hari ni, dengan ni kita rasa happy sangat, tak pernah kita buat program macam ni. Ramai yang datang. Jadi mudah-mudahan kita dapat pengajaran. Kita jumpa lagi di lain masa. Mudah-mudahan ambil pengajaran daripada apa disampaikan. Dan mudah-mudahan kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi di lain masa. Dia pun masuk. Dah habis ke dia? Gurau kak, gurau. Belum lagi, masih lagi ni. Aku ni kalau tak bergurau tak boleh. Aduh Akbar. Aku cakap pasal apa tadi? Pasal apa?
Kaya tiba-tiba sebab happy kan sama semua datang full house sampai tangga pun tak cukup tempat duduk sekarang ni. Jadi dengan ni kita umumkan semua yang hadir hari ni kita berikan insentif bonus sebanyak ni contoh jangan. Enggak dulu, sabar, contoh. Kita akan pergi bonus, setiap seorang akan dapat RM300,000 setiap seorang, akan di bank in kan sebelum jam 5 petang ini, khusus untuk mereka yang duduk di kerusi sahaja. Jangan marah. Aku kata contoh. Ini beli dia kan ni dia marah. Sabar, cakap lah. Okey, saya nak tanya, kalau betul okeylah semua yang hadir dapat lah, semua yang hadir dapat. Okey, termasuk yang duduk kat tangga. Okey, puas hati. Saya nak tanyalah puan kan. Siapa nama puan? Dah kaya belum 300,000? 300,000 dah kaya belum? Saya tunggu jawapan ni. Dah kaya ke belum? Dah. Tengok puan Zura kata dah kaya. Puan yang baju merah tu, merun tu. Siapa nama puan? Puan Farah. Dah kaya belum 300,000? Belum. Okey, saya nak tanya pula. Okey, abang ni siapa nama abang? Azmi. Rasa dah kaya belum 300,000? Tengok. Seorang kaya, syukur Kak Zura. Sampai Farah? Belum. Sampai ni abang Azmi? Boleh lah. Kan? Jadi tak nak tunjukkan kaya tu subjektif. Saya kenal ada seorang sahabat saya tu lah. Dia orang ni kenal lah sahabat saya tu. Saya pergi bercamah kat rumah dia. Kan? Saya kata mahal ke rumah ni tu? Besar gila. Bilik tidur besar. Boleh berlari dalam tu. Agaknya mahal rumah ni Datuk Seri. Tak ada lah. Masa beli dulu murah lagi. Baru 4 juta. Aku salah tanya, dia salah jawab. Saya pergi ceramah dekat PKNS Shah Alam. Masa tu mesti PKPB. Saya kata, Ustaz kalau beli rumah time ni Ustaz tengah murah ni. Berapa? 1.6, 1.7. Aku pandang muka dia. Kau hilang akal apa kata? Bukan RM1.60, 1.6 juta tu. Ada seorang datuk tu ceramah kat rumah dia dekat Kajang. Lepas ceramah dia bagi aku makan satu kopok tu. Rasa kopok ni Ustaz sedap tak? Sedap. Itulah. Isteri saya pun cakap sedap tu. Yang kita orang beli kilang tu. Apa nak kau beli kilang ni? Kasar betul kau gurau. Dia bukan belagak, tapi itu memang perbualan cara dia. Pada dia tu kaya. Ada orang garu kepala ni. Pening kepala. Kenapa? Duit dalam bank tinggal 10 juta. Kau tak rasa nak bunuh kau? Sebab dia dah terbiasa dalam bank ada 100 juta. Sekali tinggal 10 juta dia rasa susah sangat. Itu sebab dia ngajar kita sebenarnya kita ni kena syukur apa yang kita ada. Kadang macam Puan Zura tadi. Silap dia dapat 300,000 dia hantar surat berhenti. Bos, saya rasa cukup lah. Saya nak fokus pada kehidupan saya. Cita-cita saya kata kan. Ramai berhenti nak berniaga sendirilah apalah. Betul tak? Kalau boleh nak keluar daripada sini nak buat benda lain. Betul tak? Tak berani jawab. Tak adalah, betul lah. Betul. Saya dengan Dato' Arif kita nak buat keputusan keluar nak. Kita orang selalu sama kerja kat PBT. Dia PBT lain, saya PBT lain. Sebab kita orang bersara. Iya. Masa kita bersara tu kita cakap apa? Kenapa kita tak mula pada dulu lagi? Betul kan? Iya. Betul. Tapi enjoy lah, enjoy. Tapi kita suka. Kita orang benda yang paling happy kita orang freedom of punch card. Freedom from punch card. Kau orang sampai pagi di sini bodoh terfil lain. Cepatlah. Iya, kita orang relax. Datang aku apa pagi ni relax apa. Datuk ada siap besok ada program dekat Johor. Datuk tidur JB. Saya balik kan petang program lain lagi. Iya. Relax. Contoh, tapi kita tahu tu sebab saya kata jangan sibuk nak kerja kaya. Tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Lelaki itu. Macam tu. Okay. Alright. Okay. 8 tips transformasi minda. Mula fikir. Lepas tu bila dengar fikir dulu. Lepas tu happy bila kita dapat transform. Cabaran dunia teknologi. Tengok, tak ada kena-mengena. Tak ada kena-mengena. Tapi yang ni waktu ni saya dekat Seoul, Korea. Tak mainlah tengok drama Korea. Pergi sana terus. Berkahak-kahak weh. Ini
Ni Pasaraya Dongdaemun. Tengok kelainan dia. Dia buat perubahan. Pasaraya Dongdaemun ni kenapa? Dia buka daripada pukul 10 pagi sampai 5 pagi esok. Jadi siapa yang balik kerja dah lewat, oh sempat lagi pergi shopping. Sebab dia ada 3 shift dia buat dekat dalam Pasaraya tu. Betul. Saya bukan nak tunjukkan saya berdiri dulu, tapi nak tunjuk, tengok dia punya walkway dia, tengok dia punya table bersih, kemas. Dan satu, tengok tong sampah langsung tak ada. Kau jangan tunjuk sangat kau berkampung. Aku berkampung juga. Relax je. Kata. Tak, maksudnya sebab dekat saya faham tak? Saya faham. I've been there. Tak. Sebab nak tunjukkan orang di Korea, di Jepun, dia fikir dulu, beli barang ni jadi sampah ke tak? Kalau beli ada sampah pun dia akan simpan dalam beg dia dulu. Betul? Abang Abius, dia pergi syuting apa JKKK apa dah cerita tu. Lepas tu dia bincang dengan production daripada Jepun tu. Lepas tu dia makan lah coklat tu. Waktu break tu makan. Lepas tu dia nak buang mana. Lepas tu bos yang mempengerusikan meeting tu datang macam ni. Tak ada sampah tu, bagi kat dia. Sebab bila ambil sampah simpan tu, satu penghormatan untuk dia. Macam tu sekali lah. Tu sebab negara dia bersih kan. Tengok telefon ni kan zaman dulu. Telefon. Lepas tu telefon punya besar. Macam mana orang tak tahu tu telefon. Ingat ni pager. Orang tak pakai dah pager ni. Dulu pakai kan pager. Sekarang kalau ada pager pun dia punya function lagi banyak lah. Tak macam sekarang. Tak macam dulu. Tengok telefon besar bateri kereta. Kalau hari ni kau bawa pergi kilang, memang kau pergi dekat kantin, orang tak nak duduk dengan kau. Tak apalah, aku duduk meja sana. Kan? Macam kan. Ni ingat, ni standard budak tadika isi air je sekarang. Ingat ni pernah pakai dulu kan. Ni dia. Macam ada pakai jenis apa? Pakai Nokia pisang belagak tu. Serang pala. Dulu. Tengok. Android, iPhone, Samsung semua keluar. Ni dulu PC dulu. Lepas tu moden lagi. Dekat skrin, dekat dinding pun boleh tekan. CPU macam mana? Tengok kereta tu. Ingat canggih dah. Rupanya ni ni drive sendiri, tekan je. Kau tidur, jaga-jaga hospital. Modern. Tengok motosikal kan, nampak? Kena apa kelemahan dia? Kena hujan, so ada yang bertutupnya. Nampak? Nampak? Harley Davidson dekat Korea standard jual sayur je. Nampak? Skuter standard jual surat khabar je. Cakap apa? Tengok parking tak ada. Kalau tak ada kod yang reserve kan, aku pun tak ada parking. Sekarang ni buat apa? Parking bertingkat. Kita ada parking bertingkat, kita memang ada sekarang, tapi mabuk-mabuk pun sampai atas. Tu belum cerita lagi orang perempuan bawa bersagak sana. Orang perempuan pula, dia kalau kereta dah bertanda, dia balik, dia senyap. Suami tanya, masa bila dapat tanda ni? Tahu tak jawapan orang perempuan? Tadi tak ada. Itu jawapan dia. Tapi parking bertingkat dia buat macam mana? Kita parking, dia akan susun dengan naik atas. Balik kita bagi nombor plate kita, dia akan tekan untuk turunkan kereta kita, bawa keluar balik. Dan charge dia sama je. Tak ada mahal sangat pun. Nampak tu? Nampak? Ni masa dekat Korea. Masa dekat Daegu masa tu saya pergi. Masuk parking. Sekarang dah ada kat Terengganu, kat KL pun ada beberapa tempat dah mula ada. Masukkan nombor plate tu. Maknanya yang nombor plate tu dah ada, yang kosong-kosong tu parking yang kosong lagi masih ada. Kereta api, ingatlah. Kereta api lama. Kemudian Express rakyat jangan terlambat. Ni. Lepas tu kereta api paling laju dalam Malaysia. Komuter. Siapa pernah naik komuter dia tahu. Jack. Dulu siapa yang mula tengok naik komuter dulu, lepas tu boleh lah mati elektrik. Ada balik. Yang datang tu muka boring. Ya dulu. Pernah, lepas tu perasan tak siapa yang buat pengumuman tempat? Siapa yang buat kereta api masa tu? Dululah, masa mula. Kan? Siapa yang bawa kereta api train tu dia yang umumkan. Batang benar. Tiroi. Ada satu tu. Nilai labu tu. Ada
Ada tu kita pun pandang. Aku seorang je kedengar. Punyalah ngantuk, dia salah tempat dia umum. Lepas tu dia ada ETS. Kita tengok dekat Korea macam mana. Saya pergi kat Daegu City Center ni, dekat ni dia punya Dongdaegu Station. Tengok. Bukti kat sana. Nak ambil kat Google, dia terang tengok bukti kat sana. Ni pemandu pelancong. Ni Andy, seorang lagi Alan. Dia ajar, dia boleh cakap Melayu Indonesia fasih. Saya tanya kalau nak tanya berapa harga Alma Air. Oh. Kalau minta kurang karkacu saya. Saya pun cubalah. Saya kata Alma Air. Dia baca aku tu apa benda pula kau cakap. Jadi belajar tak habis jangan buat gitu. Kan. Jadi bukti kat sana, ni. Kereta api ni bullet train dia, ketika yang ni ambil kat Google. Kamu bohong lah aku menyangkung ambil gambar tu. Kereta api ni dia punya kelajuan je hingga mencecah 350 km sejam. Tapi tak adalah sampai kau macam tu, tak ada pun, relax je. Dan dia ada siap. Ni nampak ni. Bila dia sampai je, berebut-rebut masuk. Sebab apa? Dia memang punctual. Dia tak cepat, dia tak lambat, macam memang on time. Berapakah jumlah kelewatan kereta api? Kalau kita naik kereta api Malaysia ni lah, jumlah kelewatan setahun kalau dihimpunkan. Ini 5 minit, 10 minit, campur-campur kan. Berapa kelewatan dia? Ada cakap seminggu, ada cakap 10 hari, ada cakap kan. Jumlah kelewatan bullet train di Jepun dan di Korea kira-kira 7 ke 10 saat setahun. Makna tu sebab sampai memang berebut masuk. Dia tak ada delay-delay dah. Masuk cepat duduk, tengok dalam tu macam kapal terbang. Asyik ada pramugari. Hamzah Hamidah. Dia benar Hamzah Hamidah. Kan, buat ni vending machine dekat dalam tu, built in, tinggal tekan. Bukti dalam tu. Yang ni dekat Arab Saudi sekarang ni. Boleh train kat Arab. Yang ni ada masjid dekat Itaewon. Macam tim nasyid gambar, nampak? Tengok jamban dia bersih setitik air pun tak jumpa. Sebab dia tak ada kapal pipe. Kau tengok dalam tu, menyala-nyala tau lampu. Menyala lampu. Aku cakap, pakal ni. CCTV apa kata. Aku pun, halo. Orang sebelah, marah, dia pising. Rupanya dia sensor. Bila kita bangun, dia boleh flash sendiri. Tapi kalau kita bangun dia tak flash, tu mimpi ngeri lah. Lepas tu dia ada button tau. Dia ada button kids. Kita tekan set, dia kena sikit. Kita tekan naik. Lambat lah bang air tu main. Lepas tu dia ada button ni. Dia ada button massage kat atas tu. Ada satu, nampak tak kat atas tu dia ada massage. Kan. Nampak tak massage tu kan? Massage. Ya. Saya fikir janganlah. Lepas tu sebab ada satu button tu button wash. Ada button wash. Nampak tak? Button wash tu pun bila tekan map, rupanya dia tembak tepat pula tu. Aku ingatkan saya cebok apa. Kan? Tekan zap, laju tajam weh. Belum zap, Allahu Akbar. Mujur tak luka. Itu sebabnya Omar saya kata, abang massage tu abang tak tekan ke? Wash pun macam tu hidup aku. Kau bayangkan kalau tekan massage. Kau tekan massage keluar tangan ni pahal. Tangan. Biarlah aku tak tekan pun tak apa. Jadi tabiat kita kena tukar. Tukar tabiat kita. Habits are powerful factors in our life because they are consistent often unconscious patterns. Maknanya tukar tabiat kita sebab biasanya konsisten. Kadang-kadang pattern ni tak sama. Kemudian tapi dia menggambarkan sikap kita dan juga menunjukkan tentang keberkesanan kita atau tidak keberkesanan kita. Buang benda-benda tak baik. Kita perlu berubah pada seorang yang bergantung pada orang lain, pada seorang yang bertanggungjawab atas setiap tindakan yang kita lakukan. Ni tengok ni cerita ni, ada seorang ni dia daripada kecil dia kata aku nak ubah satu dunia. Tapi bila dia dah dewasa sikit tengok dunia ni besar sangat. Tak apalah, biar aku ubah negara aku. Bila dia dah tua, dia tengok negara aku pun aku tak boleh ubah. Biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika dia berada di deathbed, di kamar kematian, dah nak mati, dah nazak dah, barulah dia sedar, perhaps for the first time baru dia sedar, alangkah baiknya kalau aku ubah diri aku sendiri dulu. Sebab keluarga dia pun seorang pun dia tak boleh ubah.
Dengan ubah diri kita, kita boleh jadi contoh baik pada keluarga kita. Keluarga berubah, dapat bentuk masyarakat jadi baik. Masyarakat berubah, bentuk negeri, negara, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia bermula dengan diri kita sendiri. Okey? Pertama, positif sentiasa, jangan negatif. Okey? Ingat tadi, buang sangka buruk. Positif sentiasa. Kan? Kita sebenarnya sentiasa punya pilihan dalam buat keputusan. Bila kita sikap positif, akan pilih cara untuk kita respon. Kan? Circumstances has no power over you. Your inner weather is always and forever at your command. Maknanya keadaan, jangan benarkan keadaan kontrol kita. Kita kontrol keadaan. Ya? Ingat tak contoh ada satu kisah ni? Bagaimana seorang perempuan ni dia datang dekat airport, dia tengok alamat flight dia delay pula. Dia pun beli cookies dan beli magazine. You know what I mean by cookies? Seku. Orang kata Terengganu. Dia beli biskut tu, dia letak kat ada dekat tengah, dia tengah baca magazine, lelaki tu pun baca magazine. Soal lelaki duduk sebelah dia baca magazine. Dia pun ambil sekeping. Lelaki tu ambil sekeping. Ambil sekeping. Selang-seli tu. Geramnya aku kalau tak ramai orang dalam aku tampar ni sekeping. Sudahnya tinggal sekeping je. Dia tengok lelaki tu buat apa. Lelaki tu ambil patah dua bagi dia satu. Dia punya marah ni. Dia marah, dia pun pergi. Betul flight dia pun sampai. Dia pun masuk dalam flight, dia nak baca balik magazine ni, dia nak ambil cermin mata dia, buka beg tangan dia, baru dia perasan yang cookies dia masih ada lagi dalam beg dia. Maknanya cookies tu tadi lelaki tu punya. Itulah lelaki. Jadi orang perempuan ni tadi apa? Lah, kita dah cakap banyak-banyak, kita dah tak sempat cakap terima kasih dengan dia. Kira bagus dah, yang last siap bagi dua lagi. Tapi kita marah, kita salah sangka dengan lelaki, sering disalah ertikan. Bersabar dan siap tindakan oleh sesaat demi untuk memilih respon sesuai berdasarkan nilai dan prinsip diri. Kita boleh mengawal 3 perkara dalam hidup kita. Apa kita fikir, apa kita cakap, apa kita buat. Kita fikir tak apa lagi tau dalam kepala. Apa kita cakap? Kau ni bodoh lah, kita cakap dia. Besok tu, sorry tau, aku bodoh kau semalam. Wah, kau dah bodoh ke aku. Mak. Kita dah tampar kan tu. Anak kita tampar dia. Bayangkan, kita salah buat. Contohnya, anak yang kecil sekali main bedak. Dia tabur. Tak. Sekali anak, kenapa main bedak ni? Adik tu lari, dia pegang bedak tu dan abangnya berada di lokasi jenayah sekarang. Mak, apa bendanya ni? Dia tak sempat cakap, pap, kena tampar. Bila dah kena tampar, walau macam mana pun mama ni minta maaf. Lukanya dah ada dalam hati. Masa ingat tak yang kita nangis sampai tak boleh nak cakap tu? Mama minta maaf atau mama tak. Ingat tak? Ingat. Aku kena lakon. Kan kau faham. Macam tu. Ingat positif. Tapi dalam hal ni, nampak? Dia positif, dia boleh lepas kat sebelah. Sebab apa? Kalau dia duduk kat sini, kenapa? Kalau duduk kat tempat yang ramai ni, rugi dia kena kongsi dengan 5 ekor ikan. Dia pergi kat belah sana. Dia positif, dia boleh lepas. Dia nak dapatkan yang lebih baik. Kedua, mesti ada target dalam hidup kita. Aku nak kerja ni sampai umur aku berapa tahun. Mesti ada target. Macam saya ceramah. Saya target mungkin dalam 2-3 tahun. 2 tahun kot. 2 tahun je lagi. Dah lah, cukup tu. Ceramah je. Kan? Mungkin lepas tu rest dah, relax kan. Menikmati usia-usia tua. Macam tu lah kan. Kemudian kawal. Kena pasti keutamaan kita dalam hidup kita. Kemudian, rancang ikut peranan. Harian, mingguan, bulanan, tahunan. Ada planning kita. If you fail to plan, then you plan to fail. Ada perancangan hidup kita dalam kerja. Nak cuti, kena plan. Jangan tiba-tiba cuti. Bos kita akan perasan. Buat perancangan. Nak cuti hujung tahun ni ke mana? Dah booking, dah beli tiket semua. Apply awal. Jadi tak menyusahkan pengurusan. Macam tu. Faham? Okay? Nyalakan hidup kita agar menjadi makna supaya anak kita boleh menyatakan bahawa kita bukan hanya menanti sesuatu yang indah berlaku, tapi kita berusaha menjadikannya indah sebab kita merancang. Fikir kebaikan semua. Kalau kita buat sesuatu perkara, contoh kita menipu, contoh kita kena tangkap, akhirnya yang buruk tu bukan nama kita saja, tapi seluruh keluarga kita pun dapat malu. Departmen kita pun dapat malu. Sebab kena jaga. Kan? Maruah, imej agama, bangsa, masyarakat, malahan keluarga perlu diambil kira dalam membuat sebarang tindakan. Kena tangkap. Sebab apa? Mencuri. Ataupun penyalahgunaan kuasa. Ataupun apa? Penggelapan duit. Kan? Pecah amanah keluar. Bila kena tangkap kan, anak-anak kita pergi sekolah. Bapak kau semalam? Mak kau ke semalam? Malu anak kita. Isteri, kesian kau laki kau kena tangkap. Itu semua menganjing-anjing tadi tu. Bukan anjay, bukan. Akaun jiwa, letakkan benda-benda baik dalam hati, tepati janji, baik hati, setia, pendengar, pemaaf dan berterus terang.
If someone listens or stretches out a hand or whispers a kind of encouragement or attempts to understand a lonely person, extraordinary things begin to happen. Mana kalau kita belajar mendengar, sabar, insya-Allah kita akan dapat benda-benda baik daripada orang lain. Kan? 5. Memahami insan lain. Perlukan kemahiran mendengar. Siapa yang ada masalah mendengar? Lelaki ke perempuan? Menurut kajian, kena terima hakikat, menurut kajian yang paling payah mendengar adalah lelaki. Orang perempuan paling senang sekali mendengar. Sebab orang lelaki dia mendengar, dia tak boleh sabar. Okey, boleh cepat sikit tak? Ringkaskan lah. Tak bendanya ni. Kau nak cakap apa? Macam tu lelaki macam tu. Lelaki dia nak cepat. Tapi orang perempuan ni dia dengan penuh perasaan. Ya Allah, bila? Astaghfirullahalazim. Kau tak sakit ke ya Allah? Dia macam tu lah orang perempuan macam tu. Tu sebab Allah pilih orang perempuan pregnant, bukan orang lelaki. Sebab orang perempuan ni pregnant, dia boleh cakap dengan perut lagi. Sebab dia sabar. Baby. Jangan sepak-sepak. Dia boleh cakap dengan perut dia. Kalau orang lelaki dalam, sepak. Dia hantar bom keluar pula berjalan. Berjalan pula. Agaknya lah. Ayo selat hang pula tu. Sini gerak, situ tak gerak. Tak apa, nanti kita edit. Okey, terima kasih. Okey. Jadi pemahaman manusia ni dengan mendengar lah. We need to listen to one another if we are to make it through this age of apocalypse and avoid the chaos of the crowd. Maknanya macam contoh Palestin lah. Kenapa? Semua tak nak dengar. Memang lampi habis dah. Pihak Zionis ni kan puas cakap dah macam ni gencatan senjata. Apa nak buat? Sekarang ni kanak-kanak di hospital di Palestin mencatatkan kematian setiap hari 15 kanak-kanak sebab tak makan dan dehydrated. Setiap hari 15 kanak-kanak mati. Betul? Tak ada, dia tak peduli dah. Orang cakap lah apa pun ni tak. Dia boleh pula ada yang backup dia. Kan. Sama bodohnya. Bayangkan tu kan. Jadi sebab tak nak mendengar. So kita kena mendengar. Okey, kemudian bekerjasama. Sebab apa? Tak ada orang boleh hidup sendiri. Semua kena kerja sesama. Betul tak? Ada. Seorang je kerja. Tak ada. Semua orang kena bekerjasama. Tak ada orang boleh hidup sendiri atas dunia ni. Ada orang boleh hidup sendiri atas dunia ni. Tukang gunting pun tak boleh gunting rambut sendiri. Pakai bedah tak boleh bedah sendiri. Gunting. Ambil. Semua suruh ambil. Jangankan hidup kita tak boleh hidup sendiri, mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati sendiri. Bak sini gayung tu. Lari orang kampung pun jangan. Tak mahu dia kan. Aku besok senang je. Kau kapan-kapan aku pandai lah aku guling sendiri masuk dalam. Tak ada. Semua kena orang bawa kan. Kerjasama antara satu dengan yang lain. Macam penceramah lah. Saya dulu ceramah seorang waktu PKP. Hara mula tu. Bila tak ada audience, ngantuk. Tak boleh. Kan? Tak ada satu benda yang saya boleh buat seorang. Pergi kat sinema kan, saya pergi tengok movie seorang. Boleh buat? Itu boleh. Tapi ada lah orang lain. Masa tu saya tengok filem apa? Filem Tamil. Jadi aku seorang je Melayu. Jangan main. I tengok filem Tamil tau. Sebab filem Tamil ni boleh mengasah critical thinking. Kita tak boleh agak ending dia macam mana. Kalau kau hukum mati dah BJ tu. Agak dia balik. Hidup. Tak boleh lawan lah. Tengok Man of Steel tu. Dia lawan berapa orang daripada planet Krypton tu. Berapa ramai. 5-6 orang. Rajinikan. Bukan 1 orang, bukan 5 orang. 3 lori lawannya. Tu sebabnya tak boleh lawan. Yang kara solayen village. Saya tahu lagu tu. Cerita panya. Saya tengok. Saya tengok cerita Tamil ni. Drama Melayu ni menyampah kan. Baru nak tampar, sambung. Macam malas tu. Megah holding tak habis nyampah. Kerjasama antara satu dengan yang lain. Kita perlu satu dengan yang lain. Kemudian pertajamkan kemahiran kita fizikal. Kita kena bagus fizikal, exercise, jaga kesihatan. Macam siapa tengok daripada kita bangun sampailah kita tidur, semua kena check. Bangun pagi jogging apa semua. Saya hari tu collapse lah, masuk ke hospital section 20 sebab terlampau nak jaga kesihatan, nak diet tapi sampai dehydrated, masuk ward hari tu. Bulan 10 tahun lepas. Kemudian tidur berdengkur, jaga. Ramai yang tidur berdengkur ni. Jangan ingat, biasalah sebab penat. Takkan sepanjang tahun kau penat.
Dia sebenarnya orang yang tidur berdengkur ni, dia cerita dia berada dekat safari. Singa rimau tu. Dia jadi singa, dia jadi rimau. Dia kejar. Dia kejar. Dapat seekor. Lepas tu dia panggil yang lain. Dia tahu. Dulu aku ingat macam tu lah. Dulu kita percaya yang berdengkur ni sebab kita penat sangat. Jadi rupa-rupanya saya tengok adik saya, dia dah pakai CPAP machine. Kata kenapa? Dia buat tidur berdengkur. Oh ya ke? Rupanya ada sleep study. Saya pun buatlah sleep study. Cek, pasang wire ni semua. Rupanya bila cek pasang wire, tidur 5 jam. 5 jam paling kurang lah. So dia take purata 84 kali nafas saya terhenti setiap jam saya tidur. Main-main. Senyap. Iya, betul tak? Yang gelak dia pernah dengar suami dia bunyi macam tu. Dia kalau yang tidur ni, kalau yang tidur bunyi, yang biasa kadang ada bunyi mengunyah, nyam-nyam. Ada bunyi krik-krik asah gigi. Kan? Ada yang bunyi vibrate handphone, itu popular. Yang lagi penat pada tu, dia ada bunyi sikit kat ujung tu. Yang lagi penat ujung tu, dia cakap bahasa Rusia. Tu yang orang perempuan kadang dia tak boleh tidur tu, dia tengok suami dia. Allah, apa yang kau tanggung ni, bah? Lepas tu yang paling bahaya sampai climax tu. Letak kat hidung dia. Hidup lagi. Iya. Tu belum cerita yang bunyi sombong kapal. Esok pagi dia tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Tapi siapa yang berdengkur teruk, pergilah buat sleep test tu. Sleep study tu, buat sleep study. Saya cek, saya ambillah, saya pakai. Bila kita pakai yang CPAP machine tu, barulah saya faham maksud tidur lena. Bila bangun tu taklah penat. Ini tidur dah 10 jam, penat lagi esok tu. Sebab bekerja waktu tidur tu. Rimau tu. Fizikal. Hati, ingat buang benda-benda tak baik. Minda, banyakkan membaca. Jiwa, banyakkan beribadah. Okay? No one can motivate you if you are not willing to do yourself. Betul. Tak ada siapa nak motivatekan kita. Saya datang ni, saya bagi semangat sikit. Kita gelak-gelak suka. Mudah-mudahan kita nak motivasikan diri kita. Tu dia. Sebab bila kita kerja elok, bagus, kita bawa keberkatan dalam kerja kita, dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita. Tanda-tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Ada duit boleh sedekah lagi kat orang kalau duit lebih. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik ni, sayang, abang masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam ni kalau tak nampak muka isteri abang sehari. Kau tak nak geli sangat lah. Kau happy ke tak cakap? Kan happy lah kan. Betul tak? Kalau tahu suami balik, dia pegang tangan isi tengah basuh pinggan. Dah pergi ke dapur, biar abang sambung. Dia sambung. Sonok, happy ke tak happy? Happy, walaupun tu lah sekali dalam 365 hari dia rasa happy. Atau suami balik, masakkan kopi, buat air kopi, kita minum sama. Dah lama tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni, lambang kasih sayang kita. Kuih lambang kasih sayang, kuih apa abang bawa ni? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Happy. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Suka tak tengok anak-anak berjaya? Suka kan? Anak dapat nombor 1 dalam kelas, anak dapat nombor 3 dalam kelas, anak dapat subjek terbaik. Kan? Kadang orang perempuan dia boleh menangis sebab tengok anak konvo je. Bang, anak kita dah konvo dah, bang. Suami kita sabar. Ni konvo tadika ni. Yang keempat, dia senang dengan orang, orang senang dengan dia. Masyarakat pun senang dengan dia, tempat kerja pun senang dengan dia. Dia senang dengan orang. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, apabila mudah nak buat benda baik, mudah nak tolong orang, mudah nak bantu orang, mudah nak support orang, mudah nak jadi sukarelawan dan sebagainya. Kelima, mudah. Yang keenam, rumahnya seringkali diziarahi tetamu. Ada je orang datang ke rumah dia. Itu tak termasuk yang tin shopping. Itu tak kira. Tu kau yang order, faham? Abang berkat sampai lagi. Tak ada. Dan yang ketujuh, bila berdoa kita dimakbulkan. So kita tengok.
Sentiasa motivasikan diri kita. Ketawa mengikat kemesraan, ketawa untuk relax, seronok-seronok orang lain. Jangan terlalu serius. Ringankan tangan kita, bantulah orang lain. Makan bersama, seronok bersama. Amalkan sentuhan sahabat yang muhrim sahaja. Kemudian main permainan zaman kanak-kanak, main balik teka-teki. Okey, nak tanya. Dalam banyak-banyak ni, tanya kan. Dalam banyak ni apa yang macam ni? Tanya balik, buat teka-teki. Kan? Boleh kan? Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa yang kalau kita pecahkan keluar orangnya? Lampu majikan. Kan macam tu. Macam tu kan. Iya, benda senang-senang je tanya kan. Macam tu. Wujudkan kelainan persekitaran kita. Kat pejabat kita tu, kat tempat ruang kerja tu, hiaskan sikit, buat cantik, suasana ceria. Dapatkan kedamaian, buat perkara baru tidak diduga. Dengarkan idea orang lain. Jadikan seronok sebagai ganjaran. Kalau anak ayah dapat result paling bagus, kita akan naik flight, kita bercuti. Wah, gimana? Kalau tengok, betul pula dia dapat. Satu keluarga ramai pula. Macam mana? Sudah naik flight, naik kat KLIA tu kat Subang. Kan? Berikan satu cara kreatif. Tidak seronok, tingkatkan motivasi kita. Luahkan bahagian kita. Sentiasa cakap terima kasih lah, syukurlah aku dapat kerja kat sini, syukurlah aku dapat bonus, syukurlah. Hiasi wajah dengan senyuman, senyum. Kelakarkan mesej yang suka. Kalau biasa buat kelakar, kalau tak jangan. Kelakar. Itu kan. Kerja betul-betul, main betul-betul, ketawa seikhlasnya. Rancang program menyeronokkan, jadikan suasana idaman, perbincangan satu seronok, perbincangan yang gamat mengapa tidak, seronok beri pendapat, cari kata sepakat, jangan berubah mendadak, adakan kuis minda, mainlah benda-benda apa, berbincang-bincang dan sebagainya. Okey? Kesimpulan, akhirnya perkataan yang kita tunggu pada hari ini. Kesimpulannya, akan tiba masanya nanti kita akan menyangkakan semuanya sudah selesai. Percayalah, itu merupakan permulaan sebenarnya. Okey, kita rasa dah habis dah anak aku. Alhamdulillah, tak ada. Dia nak masuk sekolah menengah pula dah. Habis sekolah menengah lah, masuk universiti dah. Alhamdulillah, anak kita dah belajar. Yang tak fikir apa dah, nak kahwin pula dah. Pernah kahwin, ya Allah, okey, selesai dah kita. Dah ada cucu pula dah. Dah kena jaga pula cucu tu. Penat jaga kau, nak jaga anak kau pula. Cakap macam tu. Macam tu lah kan. Jadi makna kata sentiasa positif. Kan, lost money can be re-earned, time can be clawed back, love can be reignited, integrity is unrecoverable. So jaga diri kita, jadi pekerja yang baik. Sebab kalau kita dituduh sebagai pekerja tidak berintegriti, maka habislah nama baik kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu saja daripada saya. Kan, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sekejap je masa berlalu. Nanti dulu, jangan tepuk belum habis. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jiwa. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tuk ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, subuti pasir, kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampai kolek mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut. Jasa baik, pihak ST Microelektronik menjemput. Rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya.